Ayat yang baca saat ini berbunyi begini. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingat oleh Muhammad ketika mana orang kafir ni membuat perancangan jahat. Perancangan jahat terhadapmu. Orang kafir zaman hari itu membuat perancangan jahat terhadapmu. Orang kafir zaman itu ada dua jenis. Orang kafir sungguh, orang tak rajin membaca, orang tak reti agama sikit apa. Dan juga puak-puak ustaz-ustaz, tok guru yang dia panggil ahli kitab. Ahli kitab zaman hari itu makna orang mana baca kitab, orang pandai nulis, pandai baca kitab. Nulis, pandai baca kitab. Iaitu ahli kitab. Yahudi, Nasara. Yahudi, Nasara zaman dia panggil ustaz lah. Ustaz-ustaz tu guru. Kedua-dua ni, orang kafir tu dan pura-pura kafir ni, pura-pura mukmin ni, pura-pura Islam ni mau buat perancangan jahat kepada mu. Yusbituka, tujuannya supaya orang itu ikat kurung, au yaqtuluka, ataupun tujuan nak bunuh, au yukhrijuka, ataupun hamba mu keluar daripada Mekah. Ini Allah Ta'ala dedah pada kita perancangan yang dibuat oleh orang zaman Nabi, termasuk keluarga dia sendiri, termasuk ustaz-ustaz daripada Yahudi Nasara, untuk tiga perkara. Muhammad ni bawa ilmu yang memecah belahkan kita. Kalau juga Islam ni pecah belah, Islam ke apa? Sopa menurut tak saling tak tupuh dengan apa yang telah berlaku zaman hari itu. Muhammad ni kata orang Mekah, bawa agama yang menyebabkan orang Mekah ni pecah belah. Bini turut Nabi, tok lelaki tak turut pucat, tok lelaki turut Nabi, bini tak turut kacalana. Jadi pecah belah. Ni ulihan bila kita mesti buat. Sama ada kita kurung dia, ikat dia mati dalam rumah, atau tulu kata kita bunuh, atau yukhrijuka, ataupun kita habak dia keluar daripada Mekah, buat dia ego. ISA kalau kita panggil buat dia ego berapa. Ini perancangan jahat yang dia buat oleh penduduk Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sendiri oleh Allah. Bukan cerita dongeng, bukan cerita buat. Baik, wa yamkuruna. Tuhan sebut Nabi, wa yamkuruna, dia orang tu buat perancangan. Orang tu buat perancangan terhadapmu. Wa yamkurullah, aku sebagai Allah ni buat perancangan juga. Dia kena reti bahawa tidak puak-puak mu je buat perancangan jahat untuk wakil anak Nabi aku juga buat perancangan juga untuk menggagal cita-citamu. Wa yamkuru wallahu khairul makirin. Tuhan kata aku sebagai Allah sebaik-baik sepandai-pandai orang yang buat menggagal cita. Lala ni kita begitulah. Sebut kata Islam orang marah, orang putih marah, Amerika marah, Yahudi marah, puak-puak kita apa nama berapa ni? Marah juga tak apa. Allah Ta'ala ayat dah Nabi, kalau buat perancangan jahat, aku juga pandai perancangan jahat. Ini muqaddimah apa ni kuliah kita pagi ni daripada surah Anfal ayat 30. Kemudian ambil cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil mula-mula nak boleh ke orang Mekah ni buat putusan lagu ni, dia mesyuarat juga. Kerana mesyuarat ni bukan saja ajaran agama, tapi fitrah manusia. Tak ada manusia di muka dunia ni buat kerja sobat kalau perkara punya tu ramah. Tok lelaki tanya bini, bini tanya tok lelaki, mesyuarat lah tu. Orang rumah kita turun tanah, panggil mamak, panggil lemas kita, kecik apa, tanya apa, mesyuarat juga. Jadi mesyuarat ni fitrah manusia. Buat kalau umum tanpa tanya khabar orang ni berlawannya fitrah. Mari Islam mengukuhkan lagi sistem mesyuarat. Jadi mesyuarat ni bukan ajaran agama, ajar fitrah manusia. Mari Islam tambah lagi ajaran itu. Wasyawirhum fil amri. Hendaklah pakat mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan orang Islam ni pakat mesyuarat. Jadi mesyuarat ni kehendak manusia, dan belum pada mari Islam tu apa ni kumpulan pembakar Mekah ni pun mesyuarat juga. Tempat mesyuarat dipanggil Darul Nadwah. Darul Nadwah ni kalau kita duduk Mekah, lah ni tak ada lah. Kalau kita duduk Mekah, bila kita turun daripada Marwah, daripada Marwah, sebelah kanan kita nak sini tu, situ kabarnya bangunan Parlimen Mekah zaman itu. Tuan-tuan pergi ke Mekah, kita start sein daripada Safa tu pergi ke Marwah. Di Marwah tu lah, sekitar tu lah rumah
parlimen Mekah zaman itu, mengikut ceritanya. Jadi kalau kita, sebab tu Abang kata, kalau kita pergi ke Mekah, jangan kira ambil haji je, jangan kira nak umrah je. Sebab tu belum pada pergi ke Mekah, baca dulu sejarah Mekah, baca sejarah Mekah, baca sejarah Nabi Ibrahim, baca sejarah Abu Jahal. Kita tengok sampai sana. Lain pada kita haji dan umrah, kita tengok sendiri dengan mata liat kita, walaupun tak dunia dan ni bukan berlakon dah. Di sini tempat Darun Nadwa, tempat orang kat puak-puak bangkai itu bersyarat nak lawan Nabi aku. Di sini tempat Nabi aku kena belah perut, belum pada naik ke langit dalam Isra Mi'raj. Di sini tempat Abu Jahal ceramah supaya orang panggil ambil perut ilmu padang tetok atas belakang Nabi, ke Nabi sujud. Dengan cara lagu tu kita berasa bahawa walaupun kita dah hidup 1400 tahun lepas Nabi, macam kita seakan-akan berada dengan Nabi. Dan seakan-akan ini ajaran agama. Macam yang kita tahu belakang waktu Nabi kita ada di Medina, Jibril berapa orang dia tanya masalah agama, masalah Islam ni apa, masalah iman ni apa, masalah Islam ni apa. Jibril berapa orang dan tanya Nabi, Muhammad, apa benda Islam? Nabi jawab. Apa benda iman? Nabi jawab. Apa benda ihsan? Ihsan, innallaha qaribun minal muhsinin. Tuhan rapat dengan orang yang buat ihsan. Apa benda ihsan? Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Memperabdi kepada Allah seakan-akan kamu tengok. Jadi seakan-akan ni tak boleh napi dalam tubuh manusia. Mesti manusia ada buah seakan-akan. Aku nak buat kerja seakan-akan aku kaya, ada kereta besar. Aku nak belajar seakan-akan aku nak jadi pensyarah. Seakan-akan ni diperguna oleh agama untuk seakan-akan tengok Tuhan. Allah dalam Islam satu zat yang tak serupa dengan makhluk. Dan Allah ni tukang segala-gala, tukang buat orang. Bila tukang, mana boleh serupa dengan bagai pertukang ni? Tukang rumah tak serupa dengan rumah. Tukang baju tak serupa dengan baju. Tukang buat orang tentulah tak boleh serupa dengan orang. Orang kita boleh nampak tengok, ni mamak, ni selamat, ni timur, ni janak, ni acur, ni ramasami. Allah kita tengok tak boleh. Tapi walaupun tak boleh tengok, tapi Nabi katakan anak kata orang membuat rambut seakan-akan kamu tengok. Duduk dalam rumah pun seakan-akan tengok Allah. Pergi pada gelap pun seakan-akan tengok pada Allah. Bila orang masuk dalam rumah gelap pun seakan-akan tengok Tuhan. Orang tak jadi curi, orang tak jadi buat maksiat, orang tak jadi mengumpah. Kenapa? Paling kanan tak ada orang, paling kiri tak ada orang, tapi Allah ada. Bila Allah ada, mereka ada, maka otomatik menyebabkan manusia tak boleh nak buat benda yang salah. Kenapa? Allah seakan-akan tengok. Kita tengok tak ada. Begitu juga ni. Bila kita pergi ke Mekah, sampai di Bukit Marwah, situ ikut ceritanya tempat Darun Nadwa. Darun Nadwa ni tempat orang kafir Mekah mesyuarat. Apa kita dalam masalah parlimen, bagaimana cara nak menyelamat kita daripada bahaya Muhammad bin Abdullah ni. Jadi kata di sini begini. Orang musyrik terasa bagaimana bahayanya keadaan hasil daripada Nabi Muhammad mengajar berceramah. Oleh itu mereka cari anjak yang wasail bagi cara yang paling baik untuk menyelamatkan kita daripada bahaya Islam. Bagi orang kafir Mekah tu, Islam ni bahaya benar lah. Supaya kita learn dah. Orang Melayu pun ada kata Islam ni bahaya. Orang putih saya kira lah. Maka dengan sebab itu, pada hari Khamis, Tuhan kita tulis dengan Tuhan, pada hari Khamis 26 bulan Safar tahun 14 jadi Nabi. Pas pada Nabi kita jadi Nabi 14 tahun, 26 bulan Safar hari Khamis, ada lebih kurang 2 bulan setengah lepas pada Bai'ah Aqabah Kubra, dilangsungkan persidangan parlimen Mekah fi awal nahar, gelap pagi, dan yang hadir dalam parlimen ni dia tulis nama ni. Yang paling penting sekali Abu Jahal, Jubair bin Mut'im, Syaibah Atabah, Nadhr bin Haris, Abu Bakhtari bin Hisham, Nabi Ibn al-Hajjaj, Umayyah bin Khalaf. 14 orang wakil-wakil rakyat kita panggil. 14 orang wakil rakyat
yang mewakili kerajaan Mekah hadir di parlimen dia. Dalam saat begini ni, ada satu benda pelik. Dalam saat begini ni, tahu iblis ia tasyaqqal jalil. Mari iblis dalam bentuk orang. Atulah. Atu berupa orang. Pakaian tutur kata serupa dengan seorang tokoh apa nama ni Najdin zaman hari itu. Dia bangun diri atas di pintu. Orang tanya mana syekh? Siapa orang tua ni? Orang tua ni bukan wakil rakyat ni. Mari pak kita nak bersyarat siapa dia ni? Qala syekhun min ahli Najd. Dia sendiri memperkenalkan diri dia syekhun min ahli Najd. Saya ni pembesar Najd. Najdin ni tanah tinggi di Mekah. Dia Mekah tu dia bagi dua, Najd dan tidak apa Hijaz.